الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Salawat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin laka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada orang yang kita sayang. Sama ada mereka ialah roh-roh kedua ibu bapa kita, mungkin ada yang roh sami, anak-anak, adik-beradik, muslimin dan muslimat. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah wa ila arwahi abatina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi barakati al-Fatihah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima Allah. Setelah kita memahami surah Al-Waqi'ah yang telah kita baca pada siri yang telah lepas, mudah-mudahan kita ni semua terpilih menjadi jamaah Ashabul Mayyamah dan Ashabul Masy'amah. Itu yang kita cari dalam kehidupan. Keridaan-Mu ya Allah, jemputlah kami, lindungilah kami, ampunkanlah kami ya Allah. Jemputlah kami semua menjadi gulungan-gulungan Ashabul Maimanah. Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat selama ini
selama kita hidup dalam dunia ini mendapat rahmat, ridha dan keampunan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Okeylah jemaah semua. Jadi dipahamkan hari ini kita baca tentang surah At-Tahrim. Ya, jadi bila disebut At-Tahrim maknanya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya benda itu halal, tetapi kenapa engkau haramkan? Kalau cakap pendeknya, benda itu haram, kenapa engkau halalkan? Itu contohnya apa? Boleh cari tak? Benda itu haram, tapi engkau halalkan. Contohnya, makan daging khinzir, itu kan benda yang haram. Tapi kita cari jalan menghalalkan. Tak apa, kita tak makan dagingnya, kita makan kuahnya je. Okey, itu benda yang haram. Yang ini benda yang halal. Kenapa diharamkan? Ini berkaitan dengan kekeluargaan yang dijadikan sebagai contoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya contoh yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk dijadikan sebagai tamsilan ataupun sebagai panduan, panduan hukum bagi umat-umatnya jika berlaku sesuatu masalah seperti yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah ini ialah berkaitan dengan masalah poligami, beristeri lebih dari 3 ke beristeri lebih dari 1. Beristeri lebih dari 1 cuma sampai 4 saja. Tapi Rasulullah ketika itu dia boleh lagi beristeri sehingga 10. Kenapa? Sebab ketika itu belum ada hukum yang menjelaskan hanya dibenarkan kahwin sampai 4 sahaja. Kalau nak kahwin sampai 5, yang pertama kena cerai, ikut giliran. Yang pertama kena cerai, kesian yang pertama. Sepatutnya yang keempat itulah kena cerai sebab dia baru. Ni yang dah lama tu yang kena cerai. Yang muda tak boleh. Kan? Yang muda tak. Ini yang dah tua, yang dah kita susah payah. Okey, baiklah. Jadi surah At-Tahrim turunnya di Madinah. Maknanya selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah. Kemudian kumpulan surah yang ke-66 mengandungi 12 ayat. Baiklah, untuk hari ini saya akan baca ayat 1 dan ayat 2 sahaja. Atau kita baca sampai ayat yang ketiga. Tapi huraiannya saya akan baca sampai ayat yang kedua sahaja. InsyaAllah. Jemaah semua baca pelan-pelan dalam hati. Okay? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum al-alimul hakim. Yang ketiga,
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير صدق Allahul Azim. Baik. Ayat yang pertama. Teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Siapa nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa teguran Allah? Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Lima tu maknanya kenapa? Ya, lima. Kenapa? Ta tu kamu, harimu mengharamkan. Itu jemaah semua. Jadi belajar sikit-sikit. Tak payahlah yang sampai sukar-sukar. Kita ambil yang mudah-mudah saja. Ya nida, panggilan, wahai. Ayyuha, wahai juga. Wahai Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teguran Allah, lima. Kenapa? Mengapa? Tu kamu. Tuharimu. Kamu mengharamkan. Ma ahallallahu lak. Apa-apa yang Allah halalkan bagimu. Ya. Tabtaghi mardatu azwajik. Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Istri siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lepas tu ayat yang akhir, wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu pengampun lagi maha penyayang. Jadi paling tidak jemaah semua kena tahu perkataan-perkataan tu sikit-sikit yang kita tahu. Di antaranya contoh mardat tu maknanya keridaan. Kalau azwajik daripada perkataan zaujun, zaujatun. Kalau zaujun tu lelaki, kalau zaujah perempuan. Kalau azwaj itu dah jadi ramai. Ya, azwaj. Istri kamu. Sebab istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 3. Okey, siapa faham ayat ni? Allah tegur, Nabi, kenapa engkau haramkan benda yang halal? Ya, isteri engkau tu kan halal. Tapi kenapa engkau tak nak menyetubuhinya? Kenapa engkau nak ceraikan dia? Okey, jemaah semua, itu tegurannya ya. Jadi untuk maklumat semua, apa sebab turun ayat ini? Ya. Sebab turun ayat ini ialah Abu Abdurrahman bin An-Nasai berkata dari Sabit, dari Anas, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggauli budak perempuannya. Apa maknanya menggauli budak perempuan?
hamba. Taraf hamba ketika itu boleh digauli, maknanya boleh bersama, boleh jima. Itu taraf hamba. Jadi dia macam milik kita. Jadi kisahnya ialah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menggauli, maknanya telah bersama jima dengan seorang budak hadamlah. Maknanya dia itu hamba. Lepas tu padahal beliau masih memiliki isteri, yaitu Aisyah dan Hafsah. Ketika itu Rasulullah dah ada isteri. Siapa isterinya? Sayyidatina Aisyah dan juga Sayyidatina Hafsah. Aisyah dia remaja. Kalau si Hafsah dia janda. Tapi jemaah semua, antara isteri-isteri Rasulullah yang paling lawa adalah teka siapa? Antara dua ni. Aisyah. Aisyah. Oh, sebab dia muda. Paling lawa. Sayyidatina Aisyah. Hafsah. Hajjah Ustazah. Ya, Hafsah. Ya, ketika itu dia jadi ratu tau. Ibaratnya lah. Sampai Aisyah sendiri, dia pun macam rasa, kakak aku ni. Ya. Rasulullah, dia lebih sayang kepada Hafsah daripada dia. Tapi sebenarnya Rasulullah dia lebih sayang Aisyah. Kenapa? Kerana Aisyah terlalu muda. Dia perlu kepada bimbingan, dia perlu kepada kasih sayang. Jadi dengan sebab itu, Aisyah pun dia ada rasa perasaan cemburu yang baiklah. Dia kata, sehingga kan tempat untuk mengadu Aisyah ni, tempat mengadunya ialah Hafsah. Apa-apa dia ngadu kepada Hafsah tentang Rasulullah. Katalah, Rasulullah malam ni tidur kat rumah Zainab. Dia bawa madu. Macam-macam lah ceritanya, dia ngadu lah dekat Hafsah. Si Hafsah ni apa-apa cerita Nabi, dia cakap dengan si Aisyah. Dua ni sebati. Sebab dua ni adalah yang paling lawa. Jadi satu masa Rasulullah dia bersama dengan hambanya. Tak salah jemaah semua. Sebab hamba itu juga dianggap sebagai isterinya. Okey, lepas tu apa jadi? Ya. Jadi yang tadi jemaah semua semani khabar lari sikit. Baiklah. Kemudian budak tersebut iaitu Aisyah dan Hafsah. Kemudian budak tersebut beliau haramkan atas dirinya. Kemudian Rasulullah kata, aku haramkan ke atas diriku. Maknanya aku tak nak lagi bersama dengan engkau. Itu maknanya Rasulullah telah bersumpah. Ya, boleh faham tak itu ni? Jadi maknanya si Hafsah dengan Aisyah dia tahu bahawa Rasulullah dia bersama dengan si budak perempuan tu. Jadi bila Rasulullah tahu, ya Rasulullah, kau buat apa dengan si budak perempuan tu? Kau bersama dengan dia ke? Demi Allah, aku tidak akan bersama dengan dia lagi. Ya. Jadi bila dah Rasulullah dia sebut, aku tidak akan bersama, maknanya dia tidak akan menggauli budak perempuan itu.
Maka turunlah ayat ini. Budak perempuan tu halal tak? Halal bagi Rasulullah. Kerana dia walaupun hadam, dia anggap sebagai isterinya juga. Jadi harus halal digauli. Walaupun dia ni Ya, walaupun dia hamba. hamba. Tahap hamba dulu, raja, gondek, raja. Kalau dia ada gondek hadam, tapi bukan hadam yang diberi gaji, bukan ya. Yang maknanya segala urusan hidupnya semuanya di bawah tuan dia. Dia yang bagi makan, dia yang bagi nafkah. Lepas tu dia dididik, dibelai, macam isteri lah. Jadi maknanya halal baginya. Tapi kalau gondek sekarang ni memang tak boleh lah, zaman semua hukumnya haram. Sebab gondek ya yang ada sekarang ni kan mereka diberi gaji. Okey. Jadi dengan sebab itu turunlah ayat ini yang kenapa mengharamkan yang halal. Itu kan dianggap macam isterimu. Kenapa engkau haramkan? Itu yang Allah tegur. Walau bagaimanapun sifat Allah, wallahu ghafurur rahim, bahawa Allah itu pengampun lagi penyayang. Ya. Jadi bila dah begitu, si Hafsah ni dia tahu. Dan dikatakan ketika itu masih lagi di rumah Sayyidatina Hafsah. Rasulullah ada kat situ. Jadi bila Rasulullah ada kat situ, jadi Hafsah dia tahulah. Sampai Rasulullah kata, wahai Hafsah, kau jangan cerita dekat orang lain. Ya, kau jangan cerita dekat orang lain. Orang lain tu maknanya siapa? Isteri-isterinya yang lain. Tapi nanti dalam cerita yang akan datang, rupanya Hafsah dia cerita dekat Aisyah. Ya, cerita apa? Yang bahawa Rasulullah telah bersumpah tidak akan menggauli si budak perempuan tu. Dia cerita sesama dia. Bila cerita sesama Hafsah dan Aisyah, maka berita itu tersebar. Itu jauh nanti ceritanya jemaah semua. Ini sebagai mukadimah sahaja. Boleh? Jadi ayat yang pertama, perkara yang halal jangan diharamkan. Apa maksudnya? Isteri ataupun gondek itu adalah halal untuk dia. Kenapa kamu haramkan? Kenapa kamu tidak mau mensetubuhinya? Okey, jadi dalam bab ini saya nak masukkan satu tajuk sikit mengenai dengan kekeluargaan. Jemaah pernah tak dengar perkataan ilak? I-L-A-H. Bukan H. Stroke. Oh, stroke. Ni apa? Alif, ya, lam, alif, hamzah. Perkataan apa? Ilak. Perkataan Kilaf. ilak. Arab. Perkataan dalam Al-Quran. Dalam muka surat berapa ya hari tu saya yang huraikan ayat tu dalam Salihah Jaiz. Okey, kalau tak silap muka surat 36. Ya, dalam surah Al-Baqarah. Kalau tak 36, 37. Al-Baqarah 36 mengenai ilak. Apa itu ilak? Pernah dengar tak? Macam pernah tapi Macam pernah. Okeylah, maknanya pernah lah tu. Talak, pernah dengar tak? Talak. Talak, pernah lah. Apa? Talak. Talak. Cerai. Ayat berapa? Cerai. Rujuk apa rujuk? Muka surat 36 ayat ke berapa? Oh, sudah. 35. Ini rasa juga. 36, 37 sama kata. Sekejap. 36. Saya lambat sikit. Waiza fa'amak. Allazina yu. Okey, muka surat
Juzuk 2 muka surat 36 lah. Ayat 226. 226 ayatnya. Tu bagi mereka yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri masing-masing. Itu makna yu'lun, arti ilak. Rujuk dah tahu kan? Rujuk maknanya Ulang kembali. pada isterinya. Yang rujuk satu, rujuk talak satu, talak dua boleh balik. Itu maknanya talak rujui. Lagi satu, talak yang tak boleh dirujuk. Talak 3. Bahaya macam tu. Tapi boleh kahwin. Syaratnya dia kena kahwin dengan orang lain. Habis iddah baru boleh kahwin. Kalau nak, kena angkat yang baru. Baiklah, sekarang kita pergi kepada ilak. Ilak ni maknanya suami bersumpah tidak mahu jima. Senang cakap, pendek je. Tidak mahu jima dengan isterinya. Mulai hari ini aku tidak akan bersama denganmu. Ya, boleh? Itu mana ilak. Seorang suami bersumpah dengan isterinya, dia tidak akan bersama. Ilak berlaku selama tempoh ilak. Selama 4 bulan tempoh. Boleh? Tapi maknanya dalam tempoh 4 bulan belum dianggap cerai tahu. Dalam tempoh 4 bulan dia masih dianggap sebagai isterinya. Jadi bila dah habis tempoh 4 bulan, pilih antara 2. Pertama, nak cerai atau nak rujuk. Nak rujuk tu maknanya nak balik kepada isterinya. Okey, jamaah pilih yang mana? Kalau jamaah seorang suami. Dah cakap, aku tak akan bersama denganmu. Dia berjalan tempoh, diberi 4 bulan. Kena fikir. Dah sampai 4 bulan, dia pun pilih jalan. Aku nak baliklah, rujuk. Jadi, kalau nak balik, kena syarat jemaah semua. Ini yang jemaah kena tahu. Apa dia? Kena bayar kifarat sumpah. Denda. Bukan sebab dia nak bersama tu. Sebab kifarat sumpah. Apa kifarat sumpah? Boleh hafalnya? Pertama, merdekakan seorang hamba yang beriman. Merdekakan seorang hamba yang sudah beriman. Lelaki atau perempuan. Sekarang ada ke hamba? Ada. Ada, tapi yang itulah kena bayar gaji. Kita ni pun hamba juga. Adalah. Kan? Okey. Lepas tu, atau pilih yang kedua, memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Setiap orang 1 cupak. Itu dia. Makanan asasi. Apa makanan asasi? Beras. Janganlah jemaah buat macam ni. Beli nasi lemak 10 bungkus, hantar ke rumah fakir miskin. Bukan. Dia kena makanan asasi. Beras tu. Kalau ikut nilainya RM2.70. Kalau beli nasi lemak lagi mahal kan? Belum lauk sotongnya, udangnya. Baik, boleh? Atau yang ketiga,
atau memberi pakaian selengkapnya kepada 10 orang fakir miskin. Apa pakaian selengkap? Dia tak masuk aksesori ya. Kalau perempuan, baju, kain, Tudung. selendang. Itu je. Yang dalam-dalam tu tak masuk. Kalau lelaki, baju, kain, itu je. Songkok tak masuk, dia masuk aksesori. Okay. Jangan bagi baju t-shirt je, seluarnya mana. Dia mesti selengkapnya kepada berapa orang? 10. Lepas tu, kalau tidak mampu antara 1 atau 2 atau 3, maka puasalah 3 hari. Sama ada nak buat terus menerus atau selang-seli. Boleh ingat. Kifarat ini jemaah semua sama dengan kifarat sumpah. Ini kifarat sumpah sebab dia tak nak bersama dengan isteri dia. Contoh ya, apa lafaz kifarat sumpah? Sumpah. Dia kena guna 3 perkataan. Wallahi, lagi apa? Wabillahi, watallahi. Itu maknanya lafaz kifarat. Kalau jamaah sebut wallahi, wabillahi, watallahi untuk menidakkan sesuatu, jamaah kena bayar kifarat sumpah. Ini selalunya berlaku di mana? Di mahkamah. Contohnya, dia mengambil hak orang. Kemudian dia kata dia punya. Dia sanggup bersumpah. Ya, jadi dalam hukum syariat, dia kena batalkan sumpah dia tu dengan membayar kifarat. Apa kifaratnya? Yang tadi itulah. Boleh hafal sampai bila-bila? Pertama, memerdekakan seorang hamba, lelaki atau perempuan yang Muslim, yang dah Islam, bukan yang belum Islam. Kalau belum Islam, Islamkan dulu. Kemudian yang kedua, beri makan 10 orang. Yang ketiga, beri pakaian untuk 10 orang. 3 ni pilih tahu. Pertama, mula-mula pilih yang pertama, tak mampu lah. Ambil yang kedua. Tak boleh yang kedua, ambil yang ketiga. Tiba-tiba yang 3 ni memang tak mampu. Apa nak buat? Puasalah 3 hari. Tapi jemaah kena ingat, antara puasa dengan yang 3 tu, lebih baik yang mana? Fikir. Lebih baik yang mana? Yang bagi makan. Kenapa bagi 10 orang? orang. Kalau saya pun ambil lah puasa je, senang. Kenapa ambil? Lah, ambil bagi makan. Itu maknanya kita prihatin dekat orang. Keprihatinan kasih sayang untuk membantu fakir dan miskin. Jadi kalau kita pilih, kalau saya tadi saya pilih puasa, itu menunjukkan penting diri sendiri. Ya, penting diri sendiri, sayang nak bersedekah. Nasib baik, pilihan betul. Kita pilih mana lah, minum dua lah. Ya betul, Kak Rohaya, Kak Siti Nurlaila. Itu maknanya apa? Allah memberi hidayah kepada kita. Maknanya hati kita ni dah ada nur. Alhamdulillah. Jemaah semua. Mana yang hadir pada hari ini semuanya adalah orang yang prihatin. Ya, tak ada yang pilih puasa kecuali saya. Saya nak uji jemaah semua dipilih apa.
Allahu Akbar. Okay. Jadi yang tadi itu tebusan kifarat hanya untuk sumpah. Semuanya sama. Bila bab sumpah, sumpah tak nak bersama dengan isteri, sumpah kerana menidakkan hak dan lain-lain. Sebab itu jangan main-main sumpah. Jangan guna wallahi aku tak ambil kau punya. Padahal kita dah makan pun. Nasi aku tadi mana? Dah ya tak tahu. Kau ke makan? Tak, aku tak makan. Demi Allah aku tak makan. Jangan. Ya. Cakap je lah. Saya makan tadi. Aku lalu, alhamdulillah. Nanti kawan tu kata, betul tak? Alhamdulillah kau sudi makanan lebihan aku. Syukur. Dapat doa lagi. Okey. Baik. Jadi dengan sebab itu, dalam bab yang pertama, dia masuk dalam masalah ilah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya. Jadi selepas itu nanti, maka akan dihuraikan oleh bab fikah, hukum ilah berlaku selama 4 bulan. So Ustazah, maknanya Rasulullah dipilih yang mana? Dia pilih yang bayar kifarat. Bayar kifarat. Kifarat sumpah. Sebab Allah kata, isterimu tu kan halal, kenapa engkau haramkan dia? Itu jadi turun ayat. Ayat yang tadi inilah untuk panduan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tiap-tiap sesuatu hukum dia mesti berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, sebab Rasulullah akan diberikan mukjizat, panduan. Okey. Ustazah, jadi dia kena tunggu lepas 4 bulan lah baru boleh bersama balik. Dalam tempoh 4 bulan tu kalau dia nak bersama balik, tapi syarat sebelum bersama Bayar dululah. Bayar dulu. I see. Kalau dah bayar dulu, okey, silakan. Dia tercakap Ustazah. Tak sengaja, tengah marah-marah dia cakap. Macam mana Ustazah? Contoh. Bagi contoh. Dia macam tercakap lah bila tengah marah kan. Jadi dia tercakap, saya tak nak bersama. So jatuhlah sumpah tu kan Ustazah? Sebab bila sumpah tu maknanya dia sengaja. Dalam keadaan marah. Wallahi, dia kata wallahi kan? Wallahi, aku tak akan bersama dengan kau, dia kata. Ustazah, kalau dia tak sebut wallahi pun maknanya dia aku sumpah. Aku sumpah macam tu lah ya? Kalau dia tak sebut wallahi, contoh mulai hari ni aku tak nak bersama dengan kau. Kenapa dia cakap macam tu? Mesti ada sesuatu yang tak kena. Lainlah kalau dia sakit, kalau dia menopause. Lelaki apa namanya? Perempuan menopause. Kalau lelaki tak tahu, lelaki menopause juga kot. Ada istilahnya. Ada istilah dia. Menopause lagi. Dalam bahasa Inggeris. Okey, nanti kita cari. Jadi maknanya kalau dia cuma kata mulai hari ini aku tidak akan bersama denganmu. Dia tak ada sebut nama Allah. Itu tidak dikenakan kifarat. Oh, I see. Maknanya kena cakap tiga-tiga Ustazah ya. Wallahi, wabillahi. Ke ataupun salah satu? Salah satu. Salah satu. Wallahi. 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 Ya. Atau disebut demi Rahman. Demi Rahim. Rahman, Rahim itu kan nama Allah. Tapi jarang. Selalu orang sebut wallahi, wabillahi, watallahi. Sebab itu sebenarnya orang lelaki dia kena lebih faham tahu daripada kita perempuan yang dikenal sebagai isteri. Sebab kadang-kadang dia main senang aja. Aku hantar kau balik rumah mak selama-lamanya. Apa maknanya itu? Astaghfirullahaladzim. Itu kira jatuh sumpah tak Ustazah? Itu kira macam jatuh tak? Sebab dia tak. Itu maknanya cerai atas nama sindiran, kinayah. Dia tak sorry. Dia kata, mulai hari ini
aku hantar kau duduk rumah mak selama-lamanya. Itu maknanya, maksudnya cerai. Talak satu. Allah. Tiba-tiba kita kemas, dia tegur, nak ke mana tu? Suami tegur, lah kata abang nak hantar rumah mak selama-lamanya, aku sedialah. Tak, tak, dia kata. Jadi mana itu dah jatuh satu. Sebab itu orang lelaki tahu, kena dia tahu sebab benda-benda. Ya Allah, talak ni senang aja disebut. Kadang tiap minggu dia sebut. Minta duit tak dapat, aku ceraikan kau. Dah. Lambat masak nasi, aku ceraikan kau. Ya Allah, ketuk aja kepalanya je maksudnya. Ajar sikit. Ajar apa? Ingat Ketuk. ketuk dengan dengan bijaksana. Betul bunga juga nanti cerai balik. Ambil buku, bang, sebelum cakap tentang talak-talak ni, cuba faham buku ni. Baca dulu. Oh, ya ke lah. Baru tahu. Ingat nak kahwin ni senang hantar. Pilih-pilih terus kahwin ke? Kena belajar. Talak tu apa? Kewajipan tu apa? Nafkah tu apa? Itu yang jadinya kita lah. Kita sebagai isteri. Jadi mangsa. Betul? Betul je maksud. Kitalah yang bekerja 24 jam untuk kebahagiaan semua. Tapi yang salah, kitalah juga. Kesian kan. Tapi tak apa, sabar. Allah bagi hadiah paling banyak. Apa dia? Ashabul Yamin. Kan dah belajar Ashabul Yamin. Tak apa ya Allah. Macam tu. Baik, ingat tadi apa makna ilak? Suami bersumpah Bersumpah untuk tidak bersama. bersama atau jima dengan isterinya. Berapa lama tempoh ilak? Selama 4 bulan. 4 bulan. Dalam tempoh 4 bulan, suami boleh rujuk atau cerai. Kalau dia pilih cerai, tak adalah dia bayar kifarat sumpah. Dia tak bayar kifarat sebab dia ambil pilih cerai. Tapi kalau dia ambil pilih rujuk, dia kena bayar apa tadi? Sumpah. Kifarat sumpah. Ingat ya? Kifaratnya ada berapa? 3. Kalau dah tak mampu, Puasa. Puasa 3 hari. Tapi jamaah, orang yang dah dapat hidayah Allah dengan berkat taklim setiap tengah hari Jumaat. Apa dia? Aku pilih bagi makan atau aku pilih bagi makan. Bagi makan atau bagi pakai. Alhamdulillah. Jadi dalam bab 1 Allah mengingatkan tentang suami-suami yang telah melakukan ilak. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat pertama ini menunjukkan bahawa isteri Rasulullah pun ada perasaan apa? Cemburu. Kita ada tak? Nak tanya jemaah semua. Ada Ustazah. Ya. Tadi Kak Nur Ain Makin ni. tua makin ada Ustazah. Makin tua makin ada dia. Cemburu. Dengar tu kata Kau Kak. cemburu juga ya. Anak tanya Linda yang paling muda. Macam mana? Amy muda. Amy lagi banyak dia punya tu perasaan. Sebenarnya memang perasaan itu adalah semula jadi, kena ada. Jangan langsung tak ada, lurus bendul. Betul ya mak semua. Tapi biarlah yang membawa kepada kebaikan. Ya. Contoh, Jangan cemburu buta Ustazah. yang cemburu buta tu jangan. Cemburu buta tu adalah syaitan. Tiba-tiba minggu ni Kak Su, ya bang, minggu ni tak balik tahu, ada mesyuarat.
dekat Sirim di Kedah. Ya ke? Kemaskan baju ya, berapa lai, 4 lai. Letaklah baju apa tu, baju Melayu, songket, ada jamuan. Ya, lurus bendul, disediakan. Okeylah, dia pun pergi, kita pun happy, kita doakan. Isteri yang solehah kan, mendoakan suaminya di sana. Okey, dia balik, kita pun relax, dia pun selamba je. Esok bulan kedua dia pun nak pergi. Saya dengan Cik Cici. Okay. Jadi adalah terasa, kenapa ya dia selalu pergi sana? Mesti ada. Okay. Jadi lepas tu siasat lah. Lepas dah siasat, rupanya betul. Apa nak buat? Aku serang dia. Bukan. Itu bukan isteri yang solehah. Apa nak buat? Kita jumpa dengan dia. Kita berkenalan. Biarlah kita sama-sama berdoa. Dia selamat, kita selamat. Kan bagus? Betul tak? Betul. Nanti jemaah kata Ustazah cakap senanglah. Memang kita caranya. Betul Mas. Sebab dulu, ini jadi keluar sikit tajuk ya. Sebab pernah jemaah semua. Saya ada kelas dekat 9. Dekat tempat-tempat lain. Bila lepas kelas, hari itu ditanya, Ustazah, datang rumah kecap boleh tak? Okeylah. Lepas tu, bila datang rumah dia cerita A to Z. Itulah ceritanya. Saya kata apa? Macam inilah. Ada giliran tak? Ada, Ustazah. Tapi bila ada giliran saya, bila giliran dia di sana, saya tak tenang. Solat pun tak tenang. Dia kata. Dia macam-macam gangguan setan. Malam ni dia tidur kat hotel ni macam-macam tu lah. Panduan saya senang aja. Saya bagi panduan senang aja. Macam inilah. Kita cari ketenangan. Kita tidak menentang poligami. Satu. Cuma kita menentang orang yang berpoligami. Kita tentang orangnya. Sebab dia tidak ikut perintah Allah. Baiklah. Jadi macam ni. Kalau dia memang berada di rumah yang kedua, kita relax. Biarkan. Tak payah fikir tentang dia. Tak payah fikir tentang makan minum dia. Cuma kalau kena giliran rumah kita, itu tanggungjawab kita. Lepas tu, saya kata, saya bagi tempoh seminggu. Boleh tak? Saya bagi tempoh seminggu. Boleh tak buat macam tu? Kita solat tenang. Kita nak pergi mana-mana tenang. Ustazah, seminggu mana cukup? Dia kata, tak. Saya nak bagi tempoh seminggu. Boleh tak? Okey, minggu depan, di hari Rabu seminggu kan. Hari minggu depan jumpa. Macam mana? Alhamdulillah Ustazah. 3 hari je dia kata. Lepas tu aku tenang Ustazah. Dia tenang solat. Dia tenang, semuanya tenang. Tapi bila dia nak balik, aku kelang kabut pula. Kenapa kelang kabut? Nak siapkan tempat tidurnya, nak siapkan makanannya. Baru yang itu betul. Alhamdulillah jemaah. Jadi orang yang kedua tanya pun saya bagi tahu macam tu juga. Tak payah kita nak fikir tentang dia. Jangan usik dia. Kalau dia meninggal pun itu kat rumah sana, biarlah dia. Jadi saya bagi tempoh 1 minggu. Cukup 1 minggu. Macam mana? Saya tengok dia senyum. Senyum tempat dia baik tu. Alhamdulillah. Jumpa tak orang tu? Jumpa tu cerita lain dia kata. Jumpa orang tu, itu cerita lain. Yang penting sekarang, dia dah, ya, maknanya dia dah tenang. Itulah dia jemaah, semua ketenangan. Apa nak fikir orang di sana? Solat teringat, dia ni tengah buat apa ya? Bila malam teringat, ini mesti dia pergi hotel, dia minum dinner, aku seorang, dia kata. Dia mesti makan nasi biryani, aku makan goreng nasi. Siapa suruh makan goreng nasi? Okey, betul. Baik. Jamaah semua. Kalau ada orang mengadu dekat jamaah, jawapannya macam tu je. Okey, sekarang kau jangan fikir tentang dia. Kau fikir diri kau. Kau fikir kau dengan Allah saja. Kita doakan dia selamat. Itulah baru bahagia. Jemaah semua. Okey, boleh?
Jadi ini masalahnya masalah poligami. Jadi alangkah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada perasaan. Ya, sampai ada satu cerita nanti si Hafsah ni sampai dia kata nanti kan kalau Rasulullah datang ke rumah-rumah koma, ke rumah-rumah semua, tanya, macam bau, dia ada istilahnya lah, macam bau madu je. Madu ni maknanya sejenis minuman. Bila diminum, dia jadi macam lazat. Ada rasa kemanisannya, ada rasa dia punya wanginya. Okay. Bila Rasulullah datang ke rumah yang lain, macam ada rasa madu je. Aku minum je, aku minum madu je, aku tak buat apa-apa. Maknanya apa? Aku singgah je rumah si Zainab. Aku tak bersama pun. Maksudnya macam tu je maksudnya. Sampai itulah maknanya ada perasaan. Apa tadi Kak Su kata? Cemburu, tapi bukan cemburu. Itu maknanya sifat bagi manusia. Okey, boleh ya? Baik, kemudian ayat yang kedua. Ada masa, dah pukul 2 ya. Baiklah jemaah semua. Kita berhenti kepada jadi nanti dalam perkataan qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, itu di mana disebut tentang kifarat sumpah yang saya sebutkan tadi. Maknanya qad faradallah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan padamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu. Bukan. Yang kedua, betul ya? Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian. Ama. Nanti ini bagi sekejap. Sekejap. Maknanya sumpah yang tadi itulah saya sebut. Okey jemaah semua, sebab kita semua ada kewajipan, terutama jemaah lah semua. Jadi kita berhenti dulu. InsyaAllah kita sambung pada siri yang akan datang. Paling tidak ingat apa tadi? Ila kifarat ila. Ya, insya-Allah. Baiklah. Ada ingat juga ya. Okay. Jadi maknanya ilmu tu bukan untuk hari ini, sampai bila-bila. Kita boleh sampaikan kepada generasi sahabat-sahabat kita tentang hukum ila. Ila. Jangan cakap India. Ila tu maknanya apa? Cakap India. Ila. Sarah nak tanya boleh? Okey. Ilak tu hanya Allah beri pada suami sajalah kan? Isteri tak ada dah. Isteri tak ada. Aku tak ada. Isteri tak ada. Bersumpah pun tak jadi. Apa dia? Maksudnya kalau isteri sumpah pun tak jadi apa lah. Wallahi, aku tak mau dengan kau. Cuma kita berdosa lah. Tu je. Kenapa? Aku sakit. Ada alasan tak ada apa. Ini sihat bukan. Aku tak mampu bang, dia kata. Sebulan sekali je boleh lah. Kalau sebulan sampai 30 kali. Alah, dia kata minta maaf lah. Wallahi aku tak mampu. Itu tak apa. Okay. Jadi, ilak hanya bagi lelaki saja. Suami saja. Ada bagi isteri. Okay. Bagi suami saja. Sadaqallahul azim. Jadi untuk penutupnya saya minta Kak Su tutup, baca doa penutup. Mulai hari ini bila tutup bukan saya tutup, jemaah yang tutup. Kalau Ustazah tak bersiap sedia. Tak Sebab apa. cemburu. Yang paling mudah. Paling mudah. Amin, amin, amin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Amin. Tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa Wa minkum minkum kabar ya ya karim. Karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa tadi lengkap. Baik Bahagia Ustazah. dunia, InsyaAllah. bahagia akhirat, hindar daripada api neraka. Menjadi Amin. ashabul maimanah. InsyaAllah. Baik, terima Terima kasih. kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Ya, sama-sama.